Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana diberi kesihatan yang baik pada kita. Maka dengan itu dapatlah sama-sama kita berkumpul, duduk dalam majlis ilmu, program Tajwidul Quran mingguan kita. Jadi kita menggunakan kitab Tajwidul Quran Rasam Osmani dan juga kitab Hidayatul Mustafid. Alhamdulillah, pada hari ini 24 hari bulan Mac 2023 tahun Masihi dan juga bersamaan dengan 2 Ramadan 1444 Hijrah. Alhamdulillah, satu lagi kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan yang Allah SWT janjikan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sehingga dikatakan setiap amalan kita digandakan oleh Allah Ta'ala. Amalannya sunat digandakan pahala amalan fardu. Amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Manakala kalaulah kita dapat beribadat pula di malam Lailatul Qadar yang sangat-sangat dicari oleh semua peringkat umur kita untuk beribadat pada malam Lailatul Qadar, yang mana janji Allah yang sangat-sangat besar kepada hamba-hambanya bahawa siapa beribadat dalam bulan itu maka digandakan seumpama pahalanya 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita kira lebih kurang 83 tahun ya. Masya Allah. Itu Allah SWT menandakan Allah SWT amat mengasihi kepada hamba-hambanya apabila hamba-hambanya datang dengan kebaikan pada Allah SWT. Jadi sambung dengan pengajian kita pada hari ini, yang mana kita masih berada di dalam hukum bacaan huruf ra ya. Pada minggu yang lalu kita mempelajari hukum bacaan huruf ra yang tebal, yang tafkhim. Ya, pada hari ini kita mempelajari hukum huruf ra yang nipis pula. Kerana ada yang tebal, ada yang nipis ya. Ada cara-cara yang khas, cara-cara yang tertentu menyebabkan huruf ra tadi nak dibaca tebal ataupun dibaca nipis ya. Jadi pada minggu yang lalu kita belajar ada 5 ya. Ada 5 jenis kedudukan huruf ra yang dibaca tebal. Masya Allah. Diharapkan kita dapat menghafalnya, dapat mengingatinya ya, supaya dapat segar dalam ingatan kita. Yang mana sepintas lalu kita ulang, apabila huruf ra tadi sendiri berbaris fathah atau dhammah ya. Ini yang tebal yang tebal. Ataupun yang keduanya dia mati, huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Yang ketiga, ra tadi apabila dia sukun ya. Sukun, dia sukun walaupun huruf sebelumnya berbaris kasrah, dia sukun, tetapi ada huruf isti'la di situ. Sama ada sad, ta, dha, ghain, kha dan qaf, maka ditebalkan. Yang keempatnya, apabila ra yang sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah yang mendatang
Macam yang mendatang yang dikatakan dalam kalimah Arab ni, apabila kita menyuruh, yang mendatang yang menyuruh, ya, menyuruh apa ni, walaupun di baris kasrah, huruf sebelum dia baris kasrah, tetapi kalimah ini menunjukkan tentang perintah, hukum perintah, maka dia ditebalkan ir. Dia tak kata irji'u, irji'u, tebal. Yang kelima, iaitu apabila dia berada di akhir kalimah, kerana berhenti mendatang ia dibaca sukun diselangi huruf yang bertanda sukun. Okay. Kemudian huruf mat fathah atau mat dhammah, ya. Mat fathah atau mat dhammah, ya. Di akhir kalimah, dia tu di akhir kalimah dibacakan akhir kalimah, kemudian ada huruf sebelum dia ada mat fathah atau mat dhammah, sama ada contohnya minan nar ataupun turja'ul umur. Akhir kalimah dia ada mat fathah atau mat dhammah, sebelum tu ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah, kemudian mat, ya, mat. Huruf mat ada 3 kan, alif, waw, ya, kecuali ya, ya. Ya tak boleh. Kalau mat kasrah, mat yang berkasrah, tak boleh. Basir, tak boleh. Umur, boleh. Minan naw, boleh. Itu 5 jenis. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana menyebut huruf ra yang dinipiskan. Baik. Sambil kita dengar dulu apa bicara musannif, ya. Yang pertama, huruf ra dibacakan nipis. Kalau tebal namanya tafkhim, kalau nipis namanya tarqiq. Tarqiq. Okey. Baik. Dia dibaca tarqiq, dibaca nipis apabila dia sendiri itu berbaris kasrah. Kalau menunjukkan perbezaan, kalau yang tebal dia sendiri baris fathah atau dhammah. Kalau yang ni dia sendiri berbaris kasrah. Contoh, riz, ra kasrah, zain sukun, riz. Ya. Ataupun karim. Ingat, saya pesan dulu, ya, apabila kita menyebut huruf yang nipis, maka kita kena renyih. Begini mulut kita, buka. Kalau huruf yang dibaca tebal, kena muncung. Jadi kalau yang ini, karim, rizqun, rihukum, ya. Dia sendiri berbaris kasrah. Quri'a, tajri, ri. Yang kedua, ra bertanda sukun sebelumnya huruf asal pada kalimah yang berbaris di bawah. Ra tu dia sukun, dia mati. Tetapi huruf sebelumnya kasrah. Fir'aun, firdaus, gitu. Tanda bacaan nipis, kalau kita yang boleh nampak, ya, yang celik, yang nampak orang biasa, ya, kalau kita baca mulut kita kurang ambil perhati, tak, kita kurang perhati, ya. Kalau orang bisu, kita cakap dah boleh tahu gerakkan mulut kita. Mulut yang nak baca tebal tu fit. Habis tu kalau orang yang bisu, dia tengok kita cakap, dia boleh agak, dia boleh tahu. Kerana tumpuan dia tinggi kepada gerak mulut kita. Betul. Saya sudah cuba, betul. Jadi untuk sebutan lembut, sebutan yang nipis, kita kena renyih gitu. Ya.
Firdaus. Tu now. Tebal dia mulai. Nipis dia. Ini. Yang kedua dia mati. Ra tu mati sebelum dia baris kasrah. Yang pertama dia sendiri baris kasrah. Yang kedua dia mati sebelum dia huruf baris kasrah. Baik. Yang ketiga ya. Ketika ra di akhir kalimah. Ketika ra di akhir kalimah kerana berhenti mendatang ia dibaca sukun atau ia tetap sedia bertanda sukun dan huruf sebelumnya berbaris di bawah. Ya. Dia mati ya. Akhir kalimah ya. Dia di akhir kalimah dia sukun. Ketika ra di akhir kalimah, satu-satu kalimah tu dia di akhir. Okey. Kemudian mendatang ia dibaca sukun. Dia dibaca sukun, baca sukun. Dan huruf sebelumnya adalah huruf mat. Huruf sebelumnya huruf berbaris di bawah. Ya. Yang tadi bukan di akhir kalimah. Yang tadi dia sendiri baris sukun. Sebelum dia kasrah. Yang ni dia di akhir kalimah. Waghfir. Kalimah akhir kalimah lah tu. Waghfir. Bimusaytir. Dia bertanda sukun atau dia tak sukun, tetapi oleh kerana huruf sebelumnya berbaris kasrah, tapi ra ni di akhir, kena ikut dia lah, dia disukunkan kerana mendatang. Kena faham? Kalau ra di akhir kalimah, dia berhenti mendatang ia dibaca sukun. Tak nampak dia baca sukun, tapi seolah dia sukun macam bimusaytirin. Ra kasratain tu. Tapi di akhir kalimah dia kena berhenti di situ. Tapi apabila tengok berhenti, kita tengok huruf sebelum dia huruf baris kasrah. Bimusaytir. Nipis. Ya. Kalau fa'amtir nampak jelas ra tu sukun. Tapi apabila ra sukun mendatang ia oleh huruf yang berbaris kasrah, kita tak nampak dia tu baris sukun. Tapi oleh kerana huruf sebelum tu baris kasrah. Ya. Okey. Kita tunjuk kalimah ya. Kita tengok contoh ya. Bila tengok contoh, kita lebih faham dengan jelas ya. Kita tengok. Ra. Nipis ya. Cuba tengok. Nanti bila kita tengok, apabila ditunjuk contoh lebih faham ya, lebih jelas. Kalau kita tak tengok contoh, kita kurang nampak, kurang jelas. Okey. Kita tengok sini ya. Ra apa nama? Ra tarqiq. Ra tarqiq. Ta ra qaf ya qaf. Tarqiq. Nipis maknanya ya. Gitu. Yang pertama dia kata apa? Yang pertama dia sendiri baris kasrah. Ra yang satu jenis dia ra sendiri. Dia sendiri berbaris kasrah.
Gitu. Kasrah ni, antara cara tulisnya, kita buat garisan, kita buah kasrah tu di bawah. Itu maknanya ra' berbaris kasrah ya. Contoh ya, contoh. Firdaus. Bukan, ini yang nombor 2. Yang nombor 1, rijalun. 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 Ini dia sendiri. Ya, dia sendiri berbaris kasrah. Jadi yang keduanya, yang lagi rizqun. Contoh lagi. Rizqun. Ni dia sendiri. Dia sendiri berbaris kasrah. Kalau yang tebal, dia sendiri berbaris fathah atau dhammah ya. Yang kedua, dia mati. Dia mati sedapatnya, dia yang kedua, dia ra mati. Ra mati sebelumnya huruf huruf baris kasrah. Ra tu mati sebelumnya huruf berbaris kasrah ya. Yang nombor 2. Ra mati sebelumnya huruf berbaris kasrah. Huruf berbaris kasrah. Baris kasrah. Ya. Firdaus contohnya. Firdaus. Firdaus. Ataupun dicontoh lagi, contoh lain dia bagi Fir'aun. Fir'auna. Firdausa, Fir'auna. Sini. Jelas tak? Nampak kan? Dia sukun. Dia sukun. Tapi huruf sebelum dia baris kasrah. Yang ketiganya iaitu di akhir kalimah kerana berhenti mendatang dibaca sukun atau ia tetap sedia bertanda sukun dan huruf sebelumnya baris di bawah. Dia sendiri berbaris sukun di akhir kalimah ataupun dia di akhir kalimah dia didatangi mendatang ia dengan huruf berbaris kasrah. Tengok ya. Contoh ketika akhir kalimah yang ketiga di akhir kalimah ra di akhir kalimah ra di akhir kalimah. Ingat. Kemudian kerana berhenti
Mendatang ia dibaca sukun. Mendatang ia dibaca sukun. Mendatang ia dibaca sukun. Mendatang ia dibaca sukun. Atau ia tetap sedia bertanda sukun. Atau dia sendiri itu bertanda sukun. Ya. Atau dia sendiri bertanda sukun. Atau ia sendiri sukun. Ia sendiri bertanda sukun. Okey. Dan huruf sebelumnya berbaris di bawah. Huruf sebelumnya berbaris di bawah. Huruf sebelumnya dan huruf sebelumnya berbaris di bawah. Okey. Yang ni kena tengok sikit. Kena tengok sikit. Kena tengok betul-betul. Ni. Ni sebab dia ada panjang sikit cerita dia, ya. Fa'amtir alaina. Kita ambil bimusaytir. Fa'amtir. 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 Akhir kalimah. Akhir kalimah. Yang tadi bukan di akhir kalimah yang ni. Ni di tengah kalimah. Lain tu. Lain ya. Ni di tengah kalimah ni, fa'amtir. Ni di ujung. Yang tadi di tengah. Tak sama tu. Fa'amtir alaina. Ataupun waghfir. Waghfir wa ighfir. Waghfir. Waghfir lana. Waghfir lana. Kita berhenti, kita boleh lana lah. Dia nampak jelas dia tanda sukun. Okey, nampak jelas dia tanda sukun. Tapi yang satu lagi, kita tak nampak dia sukun. Tapi dia di akhir kalimah. Tapi huruf sebelum dia tu kasrah. Tu mendatang ia baris kasrah. Mendatang tengok ni. Contoh ni bimusaytir. Bimusaytirin. Bimusaytirin. Sini. Sekejap, Ustaz tu nak tanda merah. Senang nampak. Tanda huruf lain. Kena warna lain. Baru nampak, ya. Tak, Ustaz tanda warna lain. Tanda yang warna merah ni dia senang nampak lagi. Okey. Sini. Fir. Okey. Fir. Ni. Okey. Di sini. Ni. Ni. Yang ni akhir kalimah. Ya. Tetapi dia nampak sukun jelas. Ni, waghfir. Bimusaytirin, bimusaytir. Waqaf atas ra. Ra tu tak baris kasrah, tapi mendatang huruf sebelum dia ni kasrah. Disebabkan kasrah itulah dia dinipiskan. Ya. Karena itu.
Baik, yang keempat, ketika ra di akhir kalimah. Dia di akhir kalimah. Akhir sekali. Lepas tu, kerana berhenti mendatang ia dibaca sukun. Kerana berhenti mendatang ia dibaca sukun. Okey. Dan huruf sebelumnya adalah huruf mad ya. Ini ada mad ya. Mad ya ni kasrah lah. Kalau mad fathah alif, mad dhammah waw. Mad kasrah tu ya. Contoh tengok ya. Dia di akhir kalimah yang keempat ni. Empat ni di ra di akhir kalimah. Akhir kalimah, satu. Poin dia, satu di akhir kalimah. Yang kedua, kerana berhenti. Kerana berhenti. Okey, kerana berhenti ya. Kerana berhenti. Kerana berhenti mendatang ia dibaca sukun. Mendatang ia dibaca sukun. Mendatang ia dibaca sukun. Okey, mendatang ia dibaca sukun dan huruf sebelumnya adalah huruf mad ya ataupun lin. Huruf lin ni apa? Huruf lin ni ada ya mati. Ya mati sebelum huruf fathah. Itu pun kena lembut jugalah. Tapi kita ambil sini, kita tengok. Dan disuruh sukun dan sebelumnya sukun dan sebelumnya dan sebelumnya. Okey, di sebelumnya adalah huruf mad ya. Ada huruf mad ya. Ni kena tengok contoh ya. Nak baca tu dah, tulisan dia tu, penerangan dia tu panjang, tetapi bila kita tengok contoh senang je. Tengok contoh dia. Wat-thair ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir. Ni'man nasir. An-nasiru. Tengok dia kata di akhir kalimah ya, ra di akhir kalimah. Lepas tu kerana berhenti ya, ni'man nasir mati. Okey. Mendatang ia dibaca sukun. Okey, mendatang ia dibaca sukun kerana ada huruf mad. Mad yang berbaris kasrah. Mad ya. Sod ni sod kasrah dan mad ni ya. Sod kasrah ya madah. Sod kasrah ya sukun. Si kemudian mati dengan mad, dengan ra. Jadi nasir. Nipis. Okey. Ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Qadir. Kita ambil qadir saja. Qadir
Qadirin. Di sini. Kalau saya tunjuk dalam bahasa tunduk merah ya. Sini. Okey. Akhir kalimah. Berhenti mendatang ia. Mendatang ia dibaca sukun. Bila berhenti mendatang ia dibaca sukun. Mendatang ia huruf lain tu. Okey. Ia dibaca sukun. Sebelumnya ada huruf mad ia. Okey. Huruf mad ia. Okey. Itu. Ini kalau mad ia. Tapi dia kata tadi ada lagi satu lagi. Apabila sebelumnya huruf mad ia atau huruf lin. Huruf lin ni ya mati sebelumnya sukun. Lepas tu ada ra. Wat-tair. Okey. Contoh di sini. Contoh dia bagi wat-tair. Ya, tengok. Wow. Wow. Itu dia. Wow, wat-tairi. Wat-tair. Wat-tair. Bukan dia kasrah kan, fathah ya. Atau lin ya, huruf mad atau lin. Atau lin. Lam ya nun. Dua tu. Huruf mad ya atau huruf lin. Ya, kena faham? Tengok betul-betul. Yang empat ni dah lain sikit. Di akhir kalimah kerana berhenti. Akhir kalimah kerana berhenti. Mendatang ia dibaca sukun dan sebelumnya ada huruf mad, ya atau harfu lin. Yang tadi kalau yang tiga ni akhir kalimah juga. Berhenti mendatang ia dibaca sukun atau ia sendiri sukun dan huruf sebelumnya baris di bawah. Yang tadi tak ada mad. Yang nombor tiga tak ada tak ada didatangi, tak ada di mendatang ia tu, tak ada mendatang ia mad ataupun lin, mad kasrah ataupun lin. Cuma didatangi sebelumnya tu huruf yang berbaris kasrah saja. Walaupun dia berhenti, tetap berhenti tadi. Yang nombor 3, nombor 4 ni satu yang tak ada, yang satu tak ada mad, satu yang ada mad. Tu kena ingat, kena tahu bezakan ya. Jangan kita tak jelas di sini. Bila tak jelas di sini kita tak nampak, tak boleh bezakan. Kena jelaskan. Kena jelas ya di sini ya. Baik. Yang kelima, ada lagi yang kelima. Kita tengok yang kelima. Ketika ra bertanda sukun di akhir kalimah, ra tu bertanda sukun di akhir kalimah, huruf sebelumnya berbaris di bawah. Okey. Selepasnya ada huruf isti'la. Ini penyakit. Okey, dia mati. Okey. Dia bertanda sukun di akhir kalimah. Okey. Huruf sebelumnya berbaris di bawah. Okey. Huruf ni sebelumnya baris di bawah. Dan selepasnya ada huruf isti'la. Bukan silap. Yang tu bukan. Sekejap. Okey. Huruf sebelumnya baris di bawah dan selepasnya huruf isti'la berada di awal kalimah. Dia mati, huruf sebelum dia baris di bawah, selepas dia ada huruf isti'la. Tapi ada huruf isti'la di awal kalimah. Dia bertanda sukun akhir kalimah, satu hal. Yang kedua, sebelumnya baris di bawah. Okey, huruf sebelumnya baris di bawah. Okey.
Kemudian selepasnya ada huruf isti'la berada di awal kalimah. Okey. Tengok. Ketika bertanda sukun di akhir kalimah. Mana ya tempat kosong tak ada? Kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Okey, kita tulis di sini. Kita tengok di sini. Okey. Kita tengok balik yang ni. Tengok kita faham betul-betul. Ketika bertanda sukun di akhir kalimah. Ketika yang kelima ya. Ketika bertanda sukun di akhir kalimah. Di akhir kalimah. Okey. Ketika bertanda sukun di akhir kalimah. Okey. Huruf sebelumnya baris di bawah. Huruf sebelumnya baris bawah. Okey. Huruf sebelumnya baris di bawah. Dan selepasnya terdapat huruf isti'la. Dan selepasnya terdapat huruf isti'la baris di bawah. Selepasnya huruf isti'la baris di bawah. Baris di poin dia tu. Huruf isti'la di awal kalimah. Huruf isti'la di awal kalimah ya. Huruf isti'la di awal kalimah. Huruf isti'la di awal kalimah. Awal kalimah berikutnya. Kita tengok satu-satu. Ya. Contoh ya. Kita tengok contoh satu-satu. Ketika bertanda sukun di akhir kalimah. Ya. Wala tusa'ir khaddaka. Wala tusa'ir khaddaka. Tengok di situ. Dia kata ketika bertanda sukun di akhir kalimah ni, dia bertanda sukun di akhir kalimah. Huruf sebelumnya berbawah.
Ain tu pada bawah kan? Wala tusa'id. Okey. Dan selepasnya huruf isti'la di awal kalimah. Khaddaka tu kalimah lain. Khaddaka ni kalimah lain. Satu sini. Yang kedua sini. Satu sini. Yang kedua ni. Ya, tengok contoh dia. Nampak tak jelas tak? Ya, ibu, abang kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Tengok. Wala ra di akhir kalimah ni. Kemudian sebelum dia huruf ain yang berkasrah. Kemudian ada huruf isti'la di awal kalimah lepas dah. Itu yang dia kena nipiskan. Okey. Apa kalau contoh yang lain? Nanti kita tengok contoh satu lagi pula. Fa isbir sabran. Fasbir sabran. Fa fasbir sabran. Sabran. Di mana tu? Di mana tu yang kata dia bertanda sukun di akhir kalimah dan sebelum dia huruf kasrah dan ada huruf isti'la di awal kalimah lepas dia. Tengok mana dia? Satunya sini. Dia sukun. Huruf sebelum dia kasrah. Di akhir kalimah fasbir. Kemudian ada huruf isti'la. Ni. Di kalimah lepas tu di awal. Itu nak faham dia. Jelas kan? Itu kita kena faham betul-betul ya. Satu-satu dikupas. Itu kena faham. Jangan kita silap faham. Okey. Ada satu lagi. Yang keenam ya. Yang keenam ketika ra di akhir kalimah. Ra tu di akhir kalimah. Kerana berhenti menentang ia dibaca sukun yang diselangi oleh huruf bertanda sukun, bukan daripada huruf isti'la. Ni lagi panjang lagi. Kita tengok contoh ni. Kita tengok yang keenam pula. Yang keenam. Yang keenam. Tengok yang keenam ni panjang lagi. Ni lagi panjang. Kena perhati betul-betul. Ketika ra di akhir kalimah. Yang keenam. Ketika ra di akhir kalimah. Ketika ra di akhir kalimah. Kerana berhenti mendatang ia dibaca sukun. Kerana berhenti mendatang ia dibaca sukun. Mendatang ia dibaca sukun. Poin kedua, yang diselangi oleh huruf yang bertanda sukun. Yang diselangi
oleh huruf yang bertanda sukun. Diselangi oleh huruf yang bertanda sukun. Bukan daripada huruf isti'la. Bukan isti'la. Isti'la. Dan sebelum huruf tanda sukun yang menyelangi ra, terdapat huruf berbaris di bawah. Dan sebelum huruf bertanda sukun yang menyelangi ra, panjang ni. Kita tengok. Hari ini kita tak tulis ada panjang sangat, saya tulis di situ saja. Dan sebelum huruf bertanda sukun tadi yang menyelangi huruf ra, terdapat huruf berbaris di bawah. Kita tengok contoh dia. Alladhi allamakumus sihr. Alladhi allama kumus as-sihr. Allamakumus sihr. Alladhi allamakumus sihra. Tengok. Ketika di akhir kalimah, ni. Baik. Ketika di akhir kalimah, kerana berhenti mendatang ia dibaca sukun. Dibaca sukun. Huruf ha sukun. Sebelum ha tu ada huruf sin yang berbaris di kasrah. Yang diselangi huruf yang bertanda sukun, bukan isti'la. Ni. Yang diselangi huruf tanda bersukun yang bukan isti'la. Ni. Ha tu bukan huruf isti'la. Tapi sin di sini kasrah. Kemudian dia kata lagi, dan sebelum huruf bertanda sukun yang menyelangi ra, terdapat huruf berbaris di bawah di akhir kalimah. Sebelum dia ni berbaris kasrah. Dia nak tengok ni sikit saja, dekat sini saja. Tapi cerita dia tu panjang. Kita tengok contoh senang saja. Waqaf. Waqaf di sini, berhenti di sini. Ada huruf yang berbaris sukun, dan sebelum tu huruf kasrah. Tapi dia bukan di kalangan huruf sukun ni, bukan di kalangan huruf isti'la. Bukan dia huruf sad, dad, ta, za, ghain, kha dan qaf. Kalau ada yang tu lain. Yang tu ditebalkan. Jadi mudah-mudahan ayah ibu, abang kakak, anak-anak dan saudara pendengar, saudara penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat faham ya. Kita tengok contoh senang. Tapi kalau dari segi kita nak baca ni dia panjang. Satu-satu. Tapi kita tengok sebenarnya dia sikit saja. Dia di waqaf di akhir kalimah. Kemudian ada huruf diselangi huruf tanda sukun. Yang mendatang huruf kasrah. Dan yang sukun tadi bukan huruf isti'la. Itu saja. Okey. Itulah beberapa. Ada lagi satu ya. Okey, 6 ni lah. 6 ni. Tapi kalau kita nak tulis semua tak sempat ni.
Sebab space-nya kecil ya. Jadi terpaksa kena padam lah, ditinggalkan. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan semua, para penonton, para pendengar dapat faham insya-Allah ya. Insya-Allah. Untuk ada satu lagi, tajuk dia ra' ni harus. Satu tetaplah kena baca tebal. Satu tetaplah kena baca nipis. Satu lagi jenis dia harus nak baca tebal boleh, nak baca nipis pun boleh. Ada satu lagi. Nanti kita akan belajar di episod yang akan datang ya. Ini sebenarnya bukan episod yang ke-25 ya. Hari ini episod yang ke-26 dah. Masya-Allah 26 dah ya. 26. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat faham. Mudah-mudahan semua kita dapat faham dan dapat ikuti dengan jelas. Jadi saya doakan semoga Allah SWT memudahkan kita dalam belajar ilmu agama, insya-Allah. Jadi adalah beberapa amalan dia. Kita setiap hari kita doa kepada Allah, kita baca setiap kali sembahyang, lepas sembahyang tu kita baca Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta doa supaya Allah SWT akan fasihkan lidah kita, terangkan hati kita. Mudah-mudahan kita senang baca. Dan satu lagi doa ya. Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Minta doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengar ni kita dapat ingat sampai ke bila-bila. Itu mudah kan. Ini antara langkah-langkah untuk mempermudahkan kita mengingati apa yang kita pelajari. Selain daripada kita ulang. Kita sentiasa kena ulang. Ulang. Pelajaranmu kena ulang. Tidak, dia lupa. Jadi sebelum mengakhiri majlis kuliah kita, saya ingin juga memberi memberi penerangan tentang keadaan kenapa kita buat program ini. Kita buat program kelas online, kelas Al-Quran ni sebenarnya satu-satu kita punya target kita. Maksudnya mudah-mudahan orang yang mendengar kuliah saya sampai di mana-mana saja yang mendengar, saudara ibu, saudara pendengar, saudara penonton, dan juga siapa-siapa saja yang mendengar kuliah ini, kita target untuk sebenarnya untuk dapat kutipan dana untuk kubur Masjid Al-Amin Sungai Layar. Kita yang ni main target kita. Segala sumbangan kepada tuan-tuan, perempuan, ayah, ibu, anak-anak, para pendengar, para penonton, di mana saja yang mendengar kuliah saya, kita nak mohon sumbangan untuk supaya dapat sikit sebanyak infak atas kubur Masjid Al-Amin Sungai Layar. Kerana kubur Masjid Al-Amin Sungai Layar ni dalam keadaan yang sedia ada, kubur yang sedia ada, dah hampir sangat-sangat nak penuh dah ya. Jadi kita mohon sentiasa sumbangan selagi tidak siap, kerana sekarang ni langkah untuk kita membuat pagarnya. Pagarnya alhamdulillah sudah ada 4 penahap ya, 4 penahap ya, 4 penahap. 2 penahap sudah siap. Tinggal lagi 2 penahap ya. 2 penahap ya, tak siap lagi. Jadi mudah-mudahan dengan kita infak untuk agama Allah SWT ni dapat mempermudahkan masjid kami ni nak siapkan pagar tadi ya. Jadi apatah lagi, Masya Allah, di bulan Ramadan Al-Mubarak, setiap amalan kita, setiap ganjaran yang kita, setiap sumbangan yang kita infakkan untuk agama Allah SWT dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi kita rebutlah peluang ini. Sementara masa kita masih ada, ruang untuk kita nak terima infak kita masih ada, alhamdulillah ya. Jadi saya alu-alukan sumbangan daripada sesiapa sahaja yang mendengar suara saya, untuk sama-sama kita infakkan harta kita untuk agama Allah SWT. Kita walaupun sebanyak mana yang kita infakkan, dia tetap akan diganjari oleh Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah sebelah daripada tanah yang tadi nak buat pagar tadi, kita ada satu lagi sebelah itu tanah yang sedang
memang dah dibeli ya. Sunnah dibeli hampir 8 bulan hampir 8 bulan. Hampir 7 bulan gitulah ya, hampir 7 bulan. Yang di sebelah dia tu kita beli dengan harga 400,000 juga. Tetapi kita hanya setakat hari ini kita dapat mampu membayar 100,000. Masih lagi ada lagi lebih kurang 300,000 ya. 300,000 lagi untuk kita nak bayar kepada tuan tanah ya. Hak yang tadi, yang kubur yang hak kita pagar tadi itu, kalau 2 penahap tu dia hampir 300,000. Hampir 300,000. Kerana 2 penahap yang kita telah buat, harga dia 218,000. Tapi 2 penahap yang tak cukup lagi itu, dia lebih besar daripada penahap yang 2 awal ni. Jadi itu lebih kurang 300,000. Kemudian yang tanah yang sebelah dia tu kita beli 400,000, dah dibayar 100,000, lagi bakinya 300,000. Jadi total kedua-dua perbelanjaan yang kita masih perlukan ya, yang masih kita memerlukan untuk membeli yang ni dan juga menyiapkan pagaian tu kurang lebih hampirnya 600,000 lagi. Tapi alhamdulillah, mula-mula dulu kita kempen 2.5 juta 2.5 juta kita. Tapi oleh kerana alhamdulillah atas keprihatinan saudara-saudara pendengar, saudara-saudara penonton yang dengar suara saya, ada yang mari tengok sini, silakan ya. Tengok apa yang kita buat ya. Bukan kita orang kata apa, kita hanya cerita di mulut saja, benda tak ada. Kita benda ada di depan mata kita. Kita cerita benda yang benar, benda yang betul ya. Semuanya kita hantar ke akaun Masjid Al-Amin, akaun Agro untuk perbelanjaan wakaf. Kita khusus untuk belian tanah saja kubur. Kita tak ganggu dengan urusan lain, keluar masuk wang masjid, tak ada. Ini khusus untuk wang kubur yang kita keluar pun untuk atas kubur tadi. Jadi insya-Allah saya dengan rendah diri memohon jasa baik tuan-tuan pendengar saudara penonton pendengar, insya-Allah kita kalaulah saudara kita panjangkan mudah lagi kita panjangkanlah berita ni. Dan kalau tuan-tuan sendiri nak datang tengok tempat dia, datanglah. Tapi boleh confirm dengan saya, boleh saya tunjukkan ya, kan, tunjukkan benda yang kita usahakan ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT ambil kita, ambil diri kita, masa kita untuk agama Allah, dan juga Allah ambil juga harta kita yang diamanahkan kepada kita untuk kita infakkan di jalan Allah SWT. Adapun semua yang ada di diri kita adalah milik Allah Ta'ala. Amanah untuk sementara hidup kita diamanahkan kepada kita, insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik kepada diri saya sendiri dan juga sekalian penonton dan pendengar untuk mengamalkan apa yang kita cakap, insya-Allah ya. Maka dengan itu saya sudahilah kuliah kita pada pagi dengan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, dan juga insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datan Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah.
Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana, dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Daripada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.